A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Okey, kita sambung tadabbur surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah. Kita sambung ayat yang ketiga. Sebelum kita sambung, cuba kita tengok antara pengajaran daripada ayat yang lepas. Kisah ni adalah kisah Al-Mujadilah, adalah seorang wanita yang bernama Khuwailah binti Sa'labah yang berlaku masalah dengan suaminya. Suaminya yang telah tua tapi ada masalah akhlak. Lalu bila dia marah kepada isterinya, dia berkata, engkau bagiku seperti ibuku, engkau seperti belakang ibuku. Iaitu maksudnya dia tak nak kepada isterinya, tak nak bersama. Bahkan baginya haram, sebagaimana haramnya dia dengan ibunya. Kemudian lepas tu dia menyesal. Kemudian dia nak kembali kepada Khawlah, isterinya. Maksudnya nak bersamalah. Tapi isterinya Khawlah yang beriman dan bertakwa kepada Allah menolak. Sehingga disebut dalam riwayat lain, suaminya terkam dia. Suami dia terkam dia untuk bersama. Dia pun menolak suaminya dan keluar daripada rumah. Sehinggalah dia jumpa, dan ada riwayat juga mengatakan dia keluar tu dalam keadaan dia tak berpakaian lengkap. Dia pergi rumah jiran, dia pinjam pakaian. Rumah jiran baru dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum tu dia berkata kepada suami dia, kamu adalah haram ke atas aku. Kamu tak boleh sentuh, jauh sekali nak bersama. Sehinggalah Allah menurunkan hukumnya. Kita tengok apa yang Allah turunkan, halal ataupun haram. Tapi sehingga sekarang kamu adalah haram. Sehinggalah dia jumpa Rasulullah dan cerita apa yang berlaku. Dan akhirnya turun ayat pertama. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawarakuma innallaha sami'un basir. Okey. Jadi antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah Khawlah dengan suaminya Aus bin Samit. Pertama, Islam adalah agama rahmat. Islam adalah agama membawa kebaikan kepada semua jenis manusia, semua jenis lapisan manusia. Tanpa mengira orang tu orang besar ke, orang penting ke, orang biasa ke, lelaki ke, wanita ke, orang kaya ke, orang miskin, Islam rahmat kepada lil alamin. Jadi tidak ada agama di dunia yang mengambil berat semua masalah manusia. Masalah negara, masalah masyarakat, masalah dalam rumah, bahkan cara nak buang air besar dalam tandas pun Islam tunjukkan. Satu-satunya agama yang lengkap, yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Dan Islam juga agama rahmat kepada siapa? Khususnya kepada
makhluk yang lemah, iaitu wanita. Khawlah ni wanita tua, miskin. Suami dia lagi tua dan lagi miskin. Bukan tokoh yang hebat. Tapi Allah peduli pada mereka. Allah mendengar rintihan mereka daripada atas pada 7 lapis langit, dan Allah turunkan ayat untuk menyelesaikan masalah mereka. Siapa mereka ni? Hanya seorang wanita yang daripada orang miskin, yang kalau masyarakat tak pandang pun, kadang-kadang berapa ramai orang miskin ada masalah, tak ada siapa yang pandang. Orang kaya tak pandang, orang pemimpin pun tak ambil tahu. Tapi keluarga yang miskin ni, Khawlah, seorang wanita biasa, tua, miskin, dia ambil tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana ni? Daripada atas 7 lapis langit. Menunjukkan Allah tu adalah rahmat kepada semua sekali makhluknya. Tanpa mengira jantina, tanpa mengira darjah, tanpa mengira siapa. Dan juga menunjukkan Islam sangat-sangat mengambil berat masalah wanita. Islam sangat-sangat memuliakan wanita. Kalau Islam tak memuliakan wanita, Allah tak akan rakam kisah Khawlah ni dalam satu surah yang lengkap. Sedangkan Khawlah hanya seorang wanita, dan wanita yang biasa, dan bukan tokoh yang hebat daripada sahabat Nabi SAW. Jadi menunjukkan Islam sangat merahmati wanita. Islam sangat peduli kepada wanita. Bahkan tidak ada agama yang seperti Islam yang sangat-sangat mengambil berat dan mempedulikan wanita, membela kaum wanita. Okey, yang kedua juga pengajarannya, Khawlah ni walaupun dia orang biasa, walaupun dia orang tua, walaupun dia orang miskin, tapi dia sangat bertakwa kepada Allah. Dia sangat bertakwa kepada Allah. Bila suami dia menziharkannya, terus dia mengelakkan diri daripada disentuh oleh suami. Walaupun suaminya terkam dia tetap mengelak. Sebab apa? Bukan benci pada suami, tapi benci kepada kemungkaran. Walaupun kemungkaran tu datang daripada orang yang dia sayang, yang dah lama hidup dengan dia. Jadi Khawlah ni walaupun wanita, walaupun tua, walaupun miskin, tapi dia adalah orang yang faham, orang yang faqih agama. Dia tahu batas-batas yang perlu dia taat pada suami, dan bila dia tak perlu taat. Dia bukan belajar tempat yang tinggi, di universiti ke, di sekolah ke, tak. Tapi dia hanya belajar daripada Al-Quran melalui Rasulullah. Daripada pembelajarannya dia faham batas yang dia wajib taat pada suami, dan ada ketika dia tak perlu taat. Dan juga pengajarannya, Khawlah ni dia faham, sebagaimana kita beritahu minggu lepas, Khawlah dia faham tanggungjawab seorang isteri, seorang ibu berbeza dengan tanggungjawab seorang suami ataupun bapa. Kalau kita ingat lagi, apa kata Khawlah? Kalau anak-anak aku bersama aku, apa akan jadi pada anak? Apa dia? Lapar kan? Sebab apa? Sebab wanita ni kaum yang lemah dan tak mampu mencari rezeki kan. Jadi bila anak duduk dengan mak, dia akan lapar. Anak akan lapar. Sebab tugas mencari nafkah adalah suami ataupun ayah. Tapi kalau anak aku pula bersama suami aku, maka apa akan berlaku pada anak-anak? Terbiar. Sebab bapa tak mampu mendidik anak. Disebabkan tanggungjawabnya banyak di luar dan mencari rezeki. Itu menunjukkan Khawlah seorang yang faham. Berapa ramai yang wanita-wanita sekarang yang belajar sampai universiti kan, tapi tak faham seperti Khawlah yang hanya belajar dengan Rasulullah di masjid Rasulullah. Dan Khawlah bila ada masalah juga menunjukkan dia faham apa dia. Dia terus pergi jumpa siapa? Dia terus jumpa Rasulullah. Kenapa dia jumpa Rasulullah? Kenapa dia tak jumpa mak bapak dia ke, kawan-kawan dia ke, jiran dia ke? Sebab dia cukup faham bahawa semua manusia tak boleh diterima pendapatnya kecuali kalau daripada Rasulullah.
Sebab yang daripada Rasulullah adalah wahyu. Dan bila wahyu, dia akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau pandangan manusia, pendapat manusia, dia tak boleh menyelesaikan masalah. Sebab bila manusia bagi pendapat bercampur dengan emosi, bercampur dengan nafsu dan sebagainya. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Jadi ayat hari ini kaitannya dengan ayat lepas ialah bila turun ayat mengatakan hukum zihar, bila suami menziharkan isteri, hukumnya suami tak boleh bersama lagi isteri. Macam mana nak bersama? Kena kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina, dan orang-orang yang yuzahiruna, orang-orang yang mereka yuzahiruna, menziharkan, min nisaihim, dari isteri-isteri mereka. Kita dah jelas apa maksud zihar, iaitu suami berkata pada isteri, engkau ni ataupun badan engkau ataupun sebahagian daripada anggota badan engkau seperti ibu aku ataupun seperti orang yang diharam kahwin, seperti kakak dan sebagainya. Okey, mereka-mereka yang menziharkan isteri-isteri mereka, semua kemudian ya'uduna, mereka hendak kembali. Lima qalu, lima bagi ma apa yang qalu mereka berkata. Apa maksud? Mereka hendak kembali, mereka ingin kembali bagi apa yang mereka kata. Apa yang mereka kata? Yang mereka kata zihar. Sebenarnya bila mereka menziharkan isteri, makna mereka tak nak bersama. Okey? Mereka tak nak bersama. Jadi haram. Tapi setelah dia berkata, dia menyesal, dia nak kembali kepada apa yang dia kata, iaitu berjima'. Dia nak kembali berjima'. Maka apa hukum dalam Islam? Sebagaimana kita tahu, kalau jahiliah, zaman jahiliah bila suami menziharkan isteri, dia akan tercerai sampai bila-bila. Tak boleh dikahwini semula dan tak boleh dirujuk. Tapi dalam Islam bagi kelonggaran. Iaitu kalau nak bersama kembali, syaratnya fatahriru. Maka hendaklah tahrir, boleh tahrir, memerdekakan. Raqabah, hamba. Raqabah ni umum. Bila sebut umum, sama ada hamba lelaki ataupun perempuan, ataupun sama ada dewasa ataupun remaja ataupun kanak-kanak, boleh. Maka adalah dia memerdekakan seorang hamba min qabli, dari qabli sebelum an yatamassa, mereka berdua bersama ataupun berjima'. Jadi sebelum mereka berdua nak berjima' ataupun bersama, wajib mereka memerdekakan hamba. Ini kafarah. Kafarah. Dia ikut tertib merdekakan hamba. Tapi sekarang tidak ada hamba kan?
Zaman Nabi mungkin ada, tapi sekarang tidak ada hamba. Hamba ni biasa daripada tawanan perang antara tentera Islam dengan tentera kafir. Bila tentera kafir kalah, mungkin ada wanita yang bersama tentera kafir akan jadi hamba kepada tentera Islam. Tapi akhirnya, mungkin orang salah faham, kenapa Islam mengekalkan hukum perhambaan. Tengok Islam mengekalkan, tapi Islam menggalakkan supaya dimerdekakan. Salah satu kafarat ialah merdekakan hamba. Mana Islam nak hamba tu jangan kekal sebagai hamba. Sampai satu masa kena merdekakan dia. Okey. Bila ni kena merdekakan hamba? Sebelum bersama. Kenapa kena kafarah, kena merdekakan hamba sebelum bersama? Tak boleh mana, okey, hari ni kita bersama, besok kita merdekakan hamba. Tak boleh. Apa sebab? Ha? Ayalah, kalau merdekakan besok pun hukuman juga. Cuma dilewatkan. Islam nak, bila Islam jatuhkan hukuman, Islam nak bayangkan supaya benda tu adalah tegas. Tak boleh main-main. Kalau buat, okey boleh bersama, lepas tu boleh bayar. Macam main-main. Supaya akhirnya apa dah? Hikmahnya di hujung. Zalikum, demikian itu, tu'azuna, kamu mendapat peringatan dengannya, iaitu hukum memerdekakan hamba sebelum bersama supaya ia betul-betul menjadi peringatan kepada orang tu. Lepas ni kali kedua tak boleh buat dah. Kena berhati-hati. Sebab apa? Tak boleh bersama sehinggalah kena merdekakan hamba. Jadi ketegasan hukum itu akan memberi pengajaran. Sama juga kalau kita tak tegas, anak kita pun, anak ke pelajar ke, dia akan tidak ambil peduli kalau kita tidak tegas. Jadi Islam mengajar kita, ada tahap kita kena mengajar, kena mendidik. Ada tahap kita kena marah, ada tahap kita kena hukum. Okey. Wallahu bima, dan Allah bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, maha mengetahui. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Kamu betul-betul merdekakan hamba, barulah kamu bersama, ataupun kamu tipu ke. Ini amaran. Biasanya kalau Allah bagi tahu satu hukuman, lepas tu Allah sebut sifat yang menakutkan orang tu. Supaya apa? Supaya dia betul-betul laksanakan perintah. Kenapa? Sebab Allah maha khabir, maha mengetahui. Okey. Kalau merdeka tak, hamba tak ada, apa pilihan dia? Kalau hamba tak ada, contoh zaman kita sekarang kan, Islam bukan agama yang sempit ataupun rigid. Islam kata apa? Kaedah Islam bagi, fattaqullah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan seseorang melainkan apa yang dia mampu. Okey, dia mampu tak merdekakan hamba? Kalau dia mampu, wajib merdekakan hamba. Katalah dia ada duit 10,000 kan. Hamba tu harga 10,000. Dia beli hamba tu, dia merdekakan. Dia tak boleh pergi yang kedua sebab dia mampu. Okey. Bila dia tak mampu, Allah tidak membebankan. Pergi yang kedua. Faman lam yajid, maka siapa yang lam yajid,
tidak mendapati fasyamu, maka hendaklah berpuasa syahraini, dua bulan, mutatabi'aini. Mutatabi'aini apa makna? Berturut-turut. Daripada perkataan apa ni? Mutatabi'aini. Daripada perkataan tabi'ah. Tabi'ah apa makna? Ikutkan. Sebab itulah tabi'in dipanggil tabi'in sebab dia mengikuti sahabat. Tidak ada generasi yang di celah-celah tu. Min qabli, sebelum mereka berdua bersama. Okey, cuba tengok. Cuba tengok ayat ni. Allah kata barang siapa yang tidak mendapati. Allah sebut tak mendapati apa ni? Barang siapa tidak mendapati. Allah sebut tak mendapati apa? Tak sebut kan? Sebenarnya kita faham mendapati apa? Dia tidak dapati. Dapati apa? Hamba. Kenapa Allah tak sebut? Mereka tidak mendapati raqabah. Kenapa Allah tak sebut? Sudah dipahami satu. Yang kedua, bila Allah kata lam yajid, Allah tak sebut, makna tidak ada satu, tidak ada hamba. Yang kedua, hamba ada tapi duit tak ada nak beli. Merakumi dua sekali. Boleh faham? Bila tak sebut merakumi dua. Satu, tidak ada hamba, dia ada duit tapi hamba tak ada. Ataupun hamba ada, duit pula tidak ada, termasuk. Maka barulah pergi step yang kedua, puasa 2 bulan turut-turut. 2 bulan berapa hari? 60 lah. Kalau dia puasa dah sampai 45 hari. Lepas tu hari ke-46 dia tak puasa. Dia boleh tak sambung? Tak boleh. Dia kena apa? Kena start balik. Kalau dia puasa dah sampai hari ke-59. 59 hari. 1 hari lagi. Hari ke-60 dia tak puasa. Boleh tak dia sambung lusa ke hari ke-60? Tak boleh. Dia kena start balik. Boleh? Ada tak orang mampu ni? Tak ada kan? Sebab yang sebulan Ramadan pun ramai tak mampu. Walaupun sebulan. Okey, kalau tak mampu, kenapa hukuman berat ni? Kenapa hukuman berat? Merdekakan hamba ni mungkin tak berat, tapi harganya mahal. Mungkin masa tu hamba 10,000. Hukuman berat sebab Islam nak mengajar kita, benda ni, zihar ni satu benda yang besar. Allah sebut sebelum ni apa? Mungkaran. Benda yang mungkar. Yang kedua, zura. Pendustaan. Satu, dia mengingkari perintah Allah. Yang kedua, dia mendustakan. Iaitu mengatakan isteri dia seperti, itu dusta. Jadi kesalahannya sangat besar, maka hukumnya pun berat. Okey, kalau tak mampu berpuasa, faman lam yastati', maka suami lah. Hukum zihar ni pada suami je, suami yang kena. Maka siapa yang tidak mampu apa ni? Puasa. Fa'it'amun, lalu hendaklah beri makan
Sitina, 60 orang miskin. Kena bagi makan 60 orang miskin. Makan apa ni? Ada dalam tafsir mengatakan setengah cupak. Ada mengatakan 1 kilo, kan? Apa dia? Makan yang mengenyangkan. Sama ada beras ke, ataupun gandum ke, ataupun kurma ke. Dan mengenyangkan kepada apa? 60 orang miskin. Kalau dah kumpul makanan untuk 60 orang, kemudian dia bagi seorang je. Seorang tu dia makan 60 hari. Kan? Boleh tak menggantikan bagi makan 60 miskin? Tak boleh, kenapa? Betul. Pandai dek. Sebab Allah sebut jelas 60 orang. Bukan 60 kali makan. Boleh faham? Okey, kemudian zalika, demikian itu, litu'minu, supaya apa? Litu'minu, supaya kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Okey. Apa kaitan ni? Allah denda ni siapa yang menziarahkan isteri, sama ada merdekakah hamba, kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tak mampu bagi makan pada 60 orang miskin. Kemudian last sekali Allah kata apa? Supaya kamu benar-benar beriman kepada Allah. Saya nak tanya, ni orang ni yang terlibat ni, contohlah berlaku pada Khawlah kan, dengan suami dia Aus, sahabat Nabi, mereka dah beriman ke tak? Dia beriman ke tak? Beriman. Kalau dah beriman, kenapa Allah begitu? Supaya kamu beriman. Kan mereka dah beriman. Macam mana tu? Mereka dah beriman. Tiba-tiba Allah kata kena merdeka hamba, kalau tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tak mampu bagi makan. Supaya apa? Supaya kamu beriman. Kan mereka dah beriman. Apa dia? Mantapkan beriman. Tapi Allah tak sebut apa mantapkan iman. Yalah kenapa Allah sebut beriman? Satu sebab iman tu turun naik. Iman tu turun naik. Bukan makna minggu lepas dia beriman, minggu ni dia beriman. Bukan makna tahun lepas dia beriman, tahun ni pun tak. Iman turun naik. Jadi iman bila turun naik kena sentiasa dipupukkan. Lepas tu ada tak ayat Quran? Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Aminu. Wahai orang beriman, wahai orang beriman, berimanlah kamu. Pernah tak kita cakap, wahai pelajar, pelajarlah, belajarlah. Pernah tak? Wahai pelajar, belajarlah. Memanglah bila dia belajar, dia memang akan belajar. Kenapa nak suruh lagi? Wahai anak, jadilah anak. Oh, tak semua anak macam anak. Di sini juga Allah nak begitu, iman yang kamu ada sekarang belum tentu kekal sampai besok, sampai mati. Jadi, bila Allah perintah kepada orang beriman supaya beriman, apa maksud dia? Istiqamah. Kekalkan iman kamu. Tingkatkan iman kamu. Okey. Satu kan? Sebab dia iman tu turun naik, maka Allah perintah supaya kamu beriman walaupun kamu dah beriman. Yang kedua, sebab kedua, kenapa Allah kata supaya kamu beriman? Allah nak bagi tahu kamu beriman mesti ada sebab. Macam mana kamu boleh jadi orang beriman? Macam mana kita boleh jadi orang beriman?
Dengan kita mentaati perintah Allah, kan? Kita dah solat, tapi kita tak beriman lah tu. Jadi kita akan jadi orang beriman bila kita mentaati perintah Allah setakat yang kita mampu. Sekarang ada tak perintah Allah yang baru ni? Bagi orang yang menziharkan isteri, ada tak perintah Allah yang baru? Selain pada solat, puasa, haji, ada tak? Apa dia? Apa dia? Ni, ya. Ini hukum Allah ni. Kalau tak ada hamba, puasa. Okey, kalau tak boleh puasa, kamu mampu bagi makan, tiba-tiba kamu tak buat, kamu tak beriman lah. Walaupun kamu dah salat. Jadi Allah nak bagi tahu, beriman tu ialah bila kamu buat semua perintah Allah. Boleh? Ada satu hadis kan Nabi kata, tidak beriman seseorang itu ketika dia berzina. Seseorang itu bila dia berzina, dia tidak beriman. Walaupun dia solat, dia puasa kan. Maksudnya masa dia buat maksiat, iman dah keluar. Kan? Jadi dengan kamu mentaati perintah Allah ni, barulah kamu beriman. Okey. Cuba kita tengok. Kalau kita tengok ni, biasanya kafarah ada unsur-unsur apa? Kafarah zihar, kafarah yamin, kan? Kalau orang tu bersumpah nak berpuasa kan, ataupun bernazar. Tiba-tiba dia tak bernazar, dia tak berpuasa. Dia kena bayar kafarah. Kafarahnya apa? Bagi makan 10 orang miskin. Ataupun bagi pakaian 10 orang miskin. Jadi biasa kafarahnya ada unsur apa? Allah tak kata kafarah panjat gunung ke? Lari 100 km ke? Tapi ada unsur ni. Bagi makan orang miskin. Makna apa tu? Makna Allah nak bagi tahu, kamu dah seronok, kemudian buat dosa kan? Kemudian duit pun banyak. Maka ingatlah pada orang miskin. Kalau kamu tak nak bagi, ini hukum yang wajib kamu bagi. Jadi bila Allah wajibkan, mesti ada unsur membantu orang yang memerlukan. Bantu orang miskin, bantu anak yatim, memerdekakan hamba. Islam tak akan buat denda yang saja-saja. Mesti ada unsur membantu. Berapa ramai yang tak nak bantu orang miskin kan? Sebab dia kata tak wajib. Tapi kalau dia buat salah, Allah wajibkan dia membantu orang miskin. Okey. Jadi berapa pilihan ni? Bukan pilihan, bukan pilihan. Ini ikut tertib. Pertama, merdekakan hamba. Kalau tak mampu, baru turun yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, sampai hari ke-59 dia berbuka. Start balik. Sampai hari 58 berbuka. Tak mampu. Pergi yang ketiga. Okay? Kalau tak mampu yang ketiga, dia memang tak boleh bagi makan orang miskin. Sebab dia pun miskin. Islam sebut tak? Dalam ayat ni sebut tak? Nak buat apa? Adik, ada jawapan? Orang akan tanya kan, Ustaz, kalau dia tak mampu sebab dia miskin, nak buat macam mana? Taubat je, tak payah bayar denda apa-apa. Ada dalil? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab tu Allah tak sebut yang keempat. Tak ada dah. Kalau sebut keempat, memang ini yang paling lemah ni. Kalau nak bagi makan orang miskin pun tak mampu, apa lagi dia boleh buat? Maka Allah tidak akan membebankan, melainkan setakat dia mampu. Dan satu lagi ayat surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun juga sebagai dalil. Ayat 16. Fattaqullah mastata'tum.
Allah suruh takwa pada dia, Allah suruh taat pada dia, tapi yang mana? Setakat yang kamu mampu. Yang pertama tak mampu, yang kedua tak mampu, yang ketiga tak mampu. Itulah rahmat Islam. Sebab itulah kisah Khawlah dengan suami dia, apa nama dia? Aus bin Samit kan? Bila Nabi kata, okey, kalau suami kamu nak bersama kamu, bagi tahu dia, merdekakan hamba. Apa kata Khawlah? Suami aku miskin, tak ada duit pun. Okey, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Khawlah kata, suami aku dah tua. Mana boleh puasa 2 bulan turut-turut? Nabi kata, okey, suruh dia bagi makan 60 orang miskin. Khawlah kata, suami aku pun orang miskin. Dia patut diberi makan, bukan dia bagi makan pada orang miskin. Okey, tengok solusi dia apa. Nabi kata, okey, ambil kurma. Nabi sendiri ambil kurma rumah dia, bagi pada Khawlah. Kemudian Khawlah pun kata, okey, aku pun ada kurma sikit. Okey, kau ambil kurma daripada aku dan kurma daripada kamu bagilah pada orang miskin. Walaupun tak cukup 60 orang. Boleh? Jadi akhirnya siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Itulah Islam. Kenapa orang yang bersalah tak bayar? Kenapa orang bersalah tak bayar? Sebab dia tak mampu. Kalau dia bersalah, tiba-tiba Islam paksa juga, Islam zalim. Islam zalim. Islam tidak ada rahmat. Itulah Islam. Okey, boleh? Sebab itulah kalau orang faham Islam ni, dia rasa seronok dengan Islam. Dia rasa sayang pada Islam. Sebab Islam ni sebenarnya agama yang mudah. Allah sebut apa dalam surah Al-Baqarah? Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Yuridullah, tak ingat ayat pasal Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. 188 ke? Cuba tengok. 185. Syahrul Ramadan. Ada kan? Kat tengah-tengah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayat ini cukup jelas. Cuba kita terjemah. Al-Baqarah 185. Yuridullah, Allah mahu bikum, kepada kamu benda yang mudah. Allah nak kepada kamu benda yang mudah aja. Kita dah faham dah. Bila Allah nak benda yang mudah, mana Allah tak nak menyusahkan kita. Sepatut Allah tak sebut, tapi Allah sebut lagi. Sebab Allah nak tegaskan, dia memang tak nak benda yang sukar. Dia nak benda mudah je. Allah ulang sekali lagi, makna dia terbalik. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak sama sekali nak kepada kamu benda yang susah. Boleh? Jadi semua yang Allah perintah, senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Siapa yang kata susah, dia tak percaya pada ayat ni. Sebab yang susah Allah tak nak. Semua yang Allah perintah adalah mudah. Cuma kita rasa mudah sebab kita rasa susah sebab dia berlawanan dengan nafsu. Bukti agama ni mudah apa dia lagi? Bukti agama ni mudah. Apa dia? Orang sakit. Kalau sakit tak boleh solat berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Okey, lain pada tu? Itu satu. Bukti agama ni mudah ialah ramai manusia yang mereka buat bukan daripada agama, tapi yang mereka buat lebih susah daripada yang agama mereka suruh. Betul? Betul tak? Allah suruh solat 5 waktu, 5 minit, 10 minit. Tapi dia pergi kerja, keluar pagi, balik petang. Mana lebih susah?
Mana lebih susah? Kenapa tak solat? Tak sempat kerja. Kerja kamu dengan solat mana lebih ringan? Mana lebih ringkas? Sebab tu Allah sebut perangai orang Yahudi. Perangai orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Wa iz qulna dkhulu hadhihi al-qaryah wa iz qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Cuba cek ayat berapa? Wa iz qulna dkhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha ragadan haitsu ayat 35 haitsu syi'tum kan? Tak, satu lagi itu kisah Adam dengan Hawa, dua orang. Selepas tu haitsu syi'tum kan? 58. Baqarah 58. Cuba baca semula. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul ababa sujadan. Kemudian waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum wasanazidul muhsinin. Okey, cuba terjemah. Wa iz qulna, terpadam. Dah beritahu dah. Suruh masuk balik. Kenapa tu Ustaz? Putus. Masuk balik. Dia terputus sekejap tadi. Yang kelas dalam ni tak terputus. Tadi 700 lebih kan? Selagi tak ada angka 700 kita tak sambung. Okey. Boleh kita start dulu? Okey. Allah kata apa? Wa iz qulna, dan ingatlah ketika mana kami berkata kepada Bani Israel, udkhulu, masuklah hadil qaryah, negeri ini iaitu Palestin.
Fakulu minha, dah masuk dah makan. Hai susyitum, mengikut apa yang kamu nak makan apa. Senang kan? Raghadan, sepuas-puasnya. Kemudian wadkhulul bab, masuklah melalui pintu. Dalam keadaan apa? Sujada, dalam keadaan sujud. Kemudian waqulu, sambil kamu berkata hittah. Hittah apa makna? Apa dah? Hapuskan dosa ataupun ampunkan dosa kami. Maka Allah janji apa? Kalau kamu masuk dalam keadaan mentaati perintah Allah, satu makan, yang kedua masuk melalui pintu, yang ketiga dalam keadaan sujud, yang keempat sebut perkataan hittah. Allah janji apa? Kami akan ampunkan dosa kamu. Jadi Allah minta apa dah? Makan, masuk melalui pintu, kemudian sujud, kemudian sebut hittah. Bani Israel buat apa? Dia masuk bukan dalam keadaan sujud tapi mengesok. Dia letak punggung dia mengesok. Mana lebih mudah? Masuk dalam keadaan sujud ataupun mengesok? Sujud. Nampak tak? Yang dia buat tu lebih susah daripada yang Allah perintah. Kemudian qulu hittah. Sebut hittah. Dia tak sebut hittah, dia sebut apa? Dia tambah satu huruf. Hintah. Hintah. Mana lebih mudah sebut? Hittah dengan hintah. Kan? Maknanya yang Allah suruh lagi mudah. Buktinya apa? Yang Allah suruh dia tak buat, tapi dia buat yang lagi susah. Boleh faham? Ini Allah nak beritahu tabiat Bani Israel. Dan sebenarnya tabiat semua manusia. Sama juga bila Allah kata sembelih lembu kan? Allah suruh sembelih lembu. Allah tak sebut lembu jantan, Allah tak sebut warna apa, lembu tua ke, muda ke. Sembelih lembu je. Mudah tak? Tapi dia banyak soal kan? Dia tanya apa? Dia tanya lembu warna apa? Lepas tu lembu tua ke muda? Lembu yang banyak beranak ke ataupun jarang beranak? Jadi bila dia bertanya banyak soalan, jadi susah tak? Siapa yang menyusahkan? Manusia. Jadi yang Allah suruh mudah, tapi dia akhirnya dengan cara dia banyak bertanya menjadikan perintah Allah susah. Boleh? Jadi Allah sebenarnya tak nak benda yang susah. Walaupun nampak merdeka ke hamba. Okey, kalau tak mampu pergi kedua. Ni puasa 2 hari, 2 bulan turut-turut tak mampu. Okey, pergi ketiga. Ni ustaz, saya pun tak ada, saya pun miskin. Tak payah. Senang. Jadi siapa yang tak buat perintah Allah tu sebenarnya bukan sebab agama Allah susah, tapi sebab dia degil, ego, sombong, jahil. Okey. Kemudian Allah kata watilka, dan demikian itulah hudud. Hudud apa makna? Hudud jamak kepada had. Batas-batas Allah. Itulah batas Allah. Apa dia ni? Apa batas Allah dalam ayat ni? Merdeka ke hamba. Itu batas Allah. Kalau tak boleh, pergi yang kedua. Jangan kamu mampu merdeka ke hamba. Mampu puasa tapi terus pergi ketiga. Jangan, haram. Nampak macam buat tapi salah. Batas Allah ikut tertib. Kan? Tapi ada ulama mengatakan kalau hukum macam ni, kalau bagi orang kaya lah, kan? Dia menziarahkan isteri, dia memang kaya gila lah. Kalau kena hukum merdeka ke hamba, berkesan tak? Ada pendapat mengatakan apa hukum yang paling berkesan kepada orang kaya ni? Puasa berturut-turut kan? Tapi boleh tak melompat ke sini? Tak boleh. Kalau kita buat macam tu, orang kaya tak berkesan ni. Ya ni, mana kita seolah bagi tahu Allah ni bagi hukum yang tak
tak sesuai. Ada ketika sesuai, ada ketika tak sesuai. Tak. Allah lagi bijak pada kita. Dia mungkin mampu kan, tapi keuntungannya kepada siapa ni? Hamba tu, hamba. Okey, kemudian walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir azabun, azab yang pedih. Okey. Tiba-tiba Allah kata bagi orang kafir azab yang pedih. Siapa pula kafir ni? Kisah ni ada sebut tak cerita pasal kafir? Daripada ayat 1 sampai ayat 4 kan? Tak ada cerita pasal orang kafir. Cerita pasal Khawlah, orang beriman. Pasal suami dia, orang beriman. Tiba-tiba Allah bagi tahu bagi orang kafir azab yang pedih. Siapa orang kafir ni? Siapa orang kafir ni? Mana tinggal 300 ni tak masuk? Sebenarnya nak masuk tu lebih mudah daripada nak pergi ke pasar. Tak pandai cari lin. Ha? Kenapa kali pertama boleh? Kenapa kali kedua tak pandai cari? Ha? Apa dia? Oh, lin baru. Dia logiknya kalau pertama boleh, kali kedua lagi mudah. Ha. Okey, bagi orang kafir azab yang pedih. Kenapa Allah sebut orang kafir? Siapa orang kafir ni? Kata ahli tafsir, Allah nak bagi tahu siapa yang ingkar perintah Allah ni boleh membawa kepada kufur. Dia kata apa? Saya tak nak ni, apa ni? Puasa 2 bulan turut-turut mengarut, kafir. Boleh? Isyarat dia. Kalau kamu mengingkar perintah Allah, kamu memperlekehkan, kamu boleh jadi kafir. Dan bila kafir, bagi mereka azab yang pedih. Okey, boleh ke? Okey, antara pengajaran daripada kisah Khawlah dan suaminya, kasih sayang dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya, khususnya wanita yang tua dan miskin. Dan ditimpa masalah. Kan, Khawlah ni dah tua, lepas tu miskin, lepas tu ditimpa masalah. Apa masalah dia? Apa dia? Diziharkan. Apa kesan bila diziharkan? Tak boleh bersama, dia macam tak ada suami kan? Dan mungkin dia akan berpisah dengan anak. Dan juga ujian dia ialah suaminya akhlaknya buruk. Ya. Jadi kalau Allah tak ambil tahu, kalau Allah tak bagi hukuman, maka wanita macam Khawlah ni akan terbiar, akan dizalimi sampai bila-bila. Betul kan? Berapa ramai wanita-wanita dizalimi oleh suami, tak ada siapa peduli. Jadi pengajaran untuk kita apa dah? Carilah orang miskin. Bantulah mereka. Yang kita pergi ke Bahau tu, ada anak 14 orang. Anak 14 orang. Tengok tak gambar anak dia? Ada ikhwah ukhti kat sana bagi gambar kat saya. Dia pergi ziarah semalam. Anak 14 orang. Ya Allah. Macam mana dengan duit tak ada, kerja tak ada, nak bela anak 14 orang. Kita rumah besar, gaji besar, anak 2 orang je. Itu pun masalah. Kan? Okey, satu. Jadi prihatinlah kepada khususnya golongan wanita yang lemah, apatah lagi tua, miskin dan ada masalah rumah tangga. Yang kedua, zihar hanya khas untuk isteri. Zihar khas untuk isteri sahaja. Mana kalau dia nak zihar pembantu dia ke, hamba dia ke,
tunang dia ke, engkau ni kalau kahwin dengan aku, muka kamu macam muka mak aku. Tak jatuh zihar. Yang ketiga, saya dah sebut ni, makruh bagi suami memanggil isterinya seperti nama yang seperti gelaran mereka yang diharam kahwin. Seperti panggil ibu kan pada isteri, mama, ataupun panggil gelaran kakakku pada isteri dia. Hukumnya makruh. Zihar, yang keempat, kafarah zihar ialah mengikut tertib. Pertama, merdekakan hamba, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sekiranya tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan sekiranya tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, dan sekiranya tidak mampu, cukup baginya bertaubat. Cukup baginya bertaubat, dia boleh bersama isterinya. Okey, yang keenam, mentaati perintah Allah walaupun satu adalah sebagai bukti seseorang itu beriman kepada Allah. Mentaati perintah Allah walaupun hanya satu adalah bukti seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelas tak habis dia tanya soalan. Tengok soalan Muhammad Nazrul. Ustaz, bagaimana syarah hadis ihfazillah yahfazka? Maksud ihfazillah, jaga Allah, ialah ikut perintah Allah. Allah tak perlu dijaga sebab dia Tuhan. Kita yang perlu dijaga oleh Allah. Tapi maksud jaga Allah ialah jaga perintahnya, jaga agama Allah, jaga iman kita. Taatilah sentiasa perintah Allah. Maka ketika itu Allah akan jaga kita. Banyak buktikan siapa yang jaga Allah, Allah akan jaga dia. Contoh Nabi Yunus, walaupun dia duduk dalam perut ikan yang gelap, di dasar laut, tapi Allah jaga dia sebab dia jaga Allah. Dalam perut ikan pun dia berzikir. Kisah Hajar, duduk di tengah padang pasir, walaupun tanpa suami, tanpa pokok, tanpa sungai, tanpa apa-apa kemudahan, tanpa manusia pun, tapi dia boleh membesarkan anaknya Ismail di tengah padang pasir sebab Allah menjaganya. Kenapa? Sebab Hajar menjaga perintah Allah walaupun diperintah berada di tengah padang pasir tanpa suami. Kalau ada sesuatu tempat yang jahilah, terdapat ramai orang Kristian, kita sebagai Islam adalah perlu kita hindar dari berurusan duduk di kalangan itu, ataupun kita duduk sekali dan tunjukkan akhlak yang baik sebagai Islam dan berdakwah. Macam mana cara? Tak. Asasnya kita kena berdakwah. Sebab itulah Nabi berdakwah di mana? Yang pertama, di tempat orang kafir. Semua orang kafir kan. Bahkan tempat yang paling banyak berhala, 360. Sebab tujuan kita sebagai pendakwah ialah nak membaiki keadaan, nak membetulkan yang salah. Tapi kalau kita dah duduk kat situ, tak mampu, dan mungkin kita pula terjejas, ibadat kita jadi sukar, tak sempurna, ketika itu wajib kita berhijrah tempat lain. Jadi hijrah ni ada beberapa tempat, ada beberapa hukum. Ada hijrah hukumnya wajib, ada hijrah hukumnya sunat, ada hijrah hukumnya haram. Kalau kita nak berhijrah tempat yang lagi teruk, iman kita terjejas, ketika itu hukumnya haram kita berhijrah. Tapi kalau tempat kita okey, boleh beribadat, boleh berdakwah, tempat lain lagi okey, hukumnya sunat. Kalau tempat kita susah nak solat, nak berdakwah langsung tak boleh. Ada satu tempat yang boleh kita beribadat dengan sempurna dan boleh berdakwah,
maka ketika itu wajib kita berhijrah. Jadi tengok keadaan. Nak tanya Ustaz, kalau kita kongsi hadis lemah kepada umum berkaitan kelebihan-kelebihan amal, boleh tak? Dia ulama mensyaratkan kalau hadis yang dhaif tapi berkaitan dengan kelebihan beramal, ada ulama mengatakan boleh kita beramal tapi dengan syarat. Jangan kita anggap itu daripada Nabi. Jangan kita anggap itu daripada Nabi. Satu. Yang kedua, kalau kita nak kongsikan, kita kena beritahu orang tu. Hadis ni hadis dhaif. Dia tak ada belum tentu daripada Nabi. Mungkin daripada Nabi, mungkin tak. Dan dia adalah dhaif. Dan patut kita bagi nasihat. Kalau kamu nak amalkan, amalkan yang sahih. Masih banyak lagi hadis-hadis yang sahih yang kita belum tahu, yang kita belum amalkan. Jadi utamakan, itu penasihat yang baik. Jangan kita utamakan bagi hadis yang dhaif pada orang. Sedangkan hadis sahih masih banyak, berlambak lagi. Merujuk pada hukum zihar, apakah maksud yang sebenarnya? Memberi makan. Adakah memberi makan sehingga kenyang? Ya. Memberi makan 60 orang miskin, mana bagi makan sampai kenyang lah. Bila sebut makan mesti kenyang. Kita pernah tak makan sampai tak kenyang? Kalau kita pun makan sampai kenyang, orang miskin bagi makan sampai kenyang. Apa yang kita makan, itu yang terbaik kita bagi pada orang miskin. Kalau dia zihar, dia tak zaman dulu dia zihar pasal memang niat dia tak nak kat isteri dia kan. Jadi kalau zaman sekarang, kalau ada yang tanya dia, kalau dia tergurau, dia cakap Tak, dia zihar ni akan jatuh zihar dan isteri dia tercerai, bukan tercerai lah, tak boleh bersama bila niat dia untuk macam mengharamkan persetubuhan. Sebab tu dia kaitkan dengan mak ataupun orang yang bukan mahram. Kamu ni macam mak aku, iaitu aku tak nak bersama. Sebagaimana aku tak boleh bersama dengan mak, dengan kamu pun aku tak boleh. Tapi kalau dia zihar, dia kata, kamu ni, muka kamu macam muka mak aku, tapi dia nak memuliakan, itu bukan zihar. Zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca 33. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Mana ada zikir pagi 33? Tak ada. Dalam zikir pagi tak ada yang subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Setahu saya tidak ada. Yang ada lepas solat. Kalau bilangan 33 ni biasa lepas solat. Kalau zikir pagi dan petang tidak ada bilangan 33. Ada syarat muazzin dan sunnah. Syarat muazzin ialah dia suara sedap. Islam dan suara sedap. Dia tak mesti balik. Kalau suara tak sedap 10 kali balik pun tak digalakkan. Apa bacaan seeloknya ikut sunnah laungan? Apa tu? Wassalatu. Apa bacaan seeloknya? Bila muazzin sebut as-salatu khairum minan naum, apa yang terbaik kita jawab? Jawab apa yang sama. As-salatu khairun minan naum. Berdasarkan hadis Nabi secara umum, bila muazzin sebut, sebutlah sebagaimana muazzin sebut. Adakah kifarah ini sama juga dengan kifarah bagi suami yang berjimat dengan isterinya di siang hari di bulan Ramadan? Saya kurang pasti ya. Saya kurang pasti adakah sama. Wallahu alam. Bagaimana sebutan falah? Disebut bala 5 kali satu hari. Tak faham? Bagaimana sebutan falah? Tak faham? Azizah Babjan. Boleh tulis balik soalan, tak faham. Sahabat sangat cintakan Nabi sebab ikut semua sunnah. Benarkah amalan melakukan azan ketika dalam ketakutan, dalam situasi tertentu seperti ada ahli rumah
Terkena histeria ataupun ketakutan. Wallahualam, saya tak pernah jumpa dalil boleh dia lakukan azan bukan untuk waktu salat. Seperti ketika dalam ketakutan, kebakaran, saya tak jumpa dalil. Sama ada daripada Nabi ke, perbuatan sahabat ke, tak ada. Sebab tujuan azan sebenarnya nak bagi tahu masuk waktu. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia ada kaitan dengan waktu ketakutan. Adakah kita sekarang dalam taman-taman syurga walaupun secara maya? InsyaAllah. Mohon pencerahan beza istilah kufur, kafir dan kazab. Kufur kata nama, kata terbitan. Kufur dalam bahasa Arab sebenarnya kufrun, iaitu kalau terjemah bahasa Melayu kekufuran. Dia kata terbit. Tapi kalau kafir dia nisbah kepada orang. Kalau orang yang kafir dia panggil kafir. Tapi kalau kufran lebih kepada perbuatan, kekufuran. Kazab iaitu orang yang banyak berdusta. Kazab iaitu nisbah kepada orang yang banyak berdusta. Bolehkah kita tegas dengan ibu kita untuk menjaga keselamatannya dan untuk beliau bercakap benar? Adakah anak itu berdosa? Tak, tegas macam mana tu? Kalau tegas dalam bahasa yang lembut kan? Okey, tapi kalau tegas bahasa kita kasar, nada kita tinggi, itu haram. Tegas tak salah walaupun dengan ibu, tapi kena jaga bahasa, kena jaga nada. Bolehkah azan ketika turun nak pergi haji? Tak payah. Tak payah azan. Azan nak ketika azan masuk waktu solat saja. Haji tak ada kaitan dengan azan. Dia sebut hayya 'alas salah kan, bukan hayya 'alal haji. Apa dia? Orang kampung biasa nak pergi Mekah kan, azan. Padahal azan kat masjid dia tak pergi-pergi pun. Puasa 2 bulan berturut-turut tu boleh ke untuk berbuka puasa? Boleh lah. Tak, ini bukan puasa 2 bulan tak buka-buka, matilah. Itu tak sampai 2 bulan. Sebulan dah mati. Berbukalah ni. Start puasa waktu subuh, kemudian berbuka maghrib 1 hari. Besok sambung lagi. Daripada subuh sampai maghrib 2 hari. Jangan tak berbuka, nanti salah faham pula. Kawan tu dah mati, kenapa puasa 2 bulan berturut-turut? Terlihat satu video di mana ada seorang ustaz ni berkata amalan mengamalkan zikir istighfar ini membolehkan seseorang bermimpi berjumpa Nabi, sahabat dan para ulama. Betul ke ustaz? Tak betul. Tak ada dalil. Kenapa kita nak mimpi jumpa Nabi? Siapa tak faham? Kenapa nak mimpi jumpa Nabi? Nabi Allah dah sebut dalam Quran, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berpesan dengan kebenaran, orang yang sabar, tak rugi. Mereka akan masuk syurga. Dan bila masuk syurga, jumpa tak Nabi? Kenapa nak mimpi? Jumpa teruslah. Dan bila nak jumpa, syarat dia, kalau nak jumpa direct dengan Nabi secara live, bukan syarat dia mimpi. Syarat dia, beriman kepada Allah, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, dan berpesan dengan kesabaran. Cukup. Allah bersumpah demi masa semua rugi kecuali buat 4 benda ni. Mimpi tak ada. Bila buat 4 benda ni dapat masuk syurga, bukan setakat mimpi, boleh jumpa terus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita terima berita kematian seseorang, adakah dengan baca Al-Fatihah sebagai sedekah? Dia bukan amalan Nabi. Nabi tak pernah bila dengar berita kematian, Nabi baca Al-Fatihah. Tak pernah. Bukan amalan Nabi, bukan amalan para sahabat. Bahkan kewajipan kita bila dengar berita kematian apa dah? Kita terus berdoa kepada si mati. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adakah saya baca sadaqtu wa baristu? Saya jumpa hadis ni tapi saya tak pasti kesahihannya. Bila baca as-salatu khairu minan naum kan, kita baca apa? Sadaqtu wa baristu. Saya tak pasti kesahihannya. Jadi selagi tak jumpa hadis sahih, kita baca sebagaimana muazzin. As-salatu khairu minan naum, kita ulang benda yang sama. As-salatu khairu minan naum.
Ketika azan kita bercakap-cakap, tidak menjawab azan. Ketika mati jenazah jadi berat. Sahihkah hadis ni? Tak, jenazah jadi berat sebab dia memang berat masa hidup lagi. Kalau dia berat 100 kilo, masa dia mati beratlah. Walaupun dia jawab azan. Sebenarnya tidak salah tu, itu bukan daripada hadis yang sahih. Bahkan ada hadis sahih, pernah dilakukan azan zaman Nabi, sahabat bercakap. Bercakap tentang apa ni? Tentang perkara jahiliah, zaman jahiliah. Dan Nabi dengar, Nabi tak tegur pun. Itu hadis sahih. Jadi menunjukkan apa? Bercakap ketika azan tak ada masalah. Tak berdosa pun. Dan mayat kita tak akan jadi berat. Salah tu. Cuma bila dilakukan azan, disunatkan menjawab, bukan diwajibkan. Apa makna sunat? Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak berdosa. Jangan kita mewajibkan benda yang sunat, itu kita ada buat hukum yang baru. Jadi kalau azan, jawab je lah supaya dapat pahala. Tapi kalau terpaksa bercakap, cakap tak ada masalah. Bukan hanya hayya alal bala. Bagaimana pula jika suami menziharkan isterinya dengan adik atau kakak kepada isterinya yang boleh dikahwini? Dia tak jadi zihar. Zihar mesti kita zihar kepada orang yang mahram, yang haram kita kahwin. Kalau yang halal kahwin tak jadi zihar. Tak ada kafarah, tak ada apa. Bagaimana pula? Masa PKP sekarang ada kawasan yang tak boleh datang solat di masjid. On off. Adakah sesuai ianya? Ya Allah. Tak, sekarang sepatutnya kalau tak boleh solat di masjid terus, tak boleh langsung, kena sebutlah sallu fi buyutikum ataupun sallu fi rihalikum. Itu kalau tak boleh langsung solat di masjid. Tapi sekarang boleh. Boleh kan? Cuma ada hak dia. Jadi sebut macam biasalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Okey, saya nak umumkan program tadabbur tour kita ke Penang kita tangguhkan. Disebabkan kes di Penang meningkat, kemudian Penang pun dah masuk zon merah. Walaupun kita Selangor pun zon merah juga kan. Dia macam zon merah ke zon merah macam okey je kan. Tapi demi keselamatan dan kita pun tak nak takut jadi isu, kita tangguhkan ke tarikh yang kita akan bagi tahu kemudian. Dan ini ada buku tadabbur Al-Quran yang buku lama tapi kita cetak baru. Kalau sebelum ni cetak ada bunga-bunga kan, ramai orang komplain. Ini cetakan baru. Cantik dia. Harga dia RM4. Harga dia RM4. Apa makna tadabbur? Apa hukum tadabbur? Apa kebaikan bila kita tadabbur Al-Quran? Apa tanda-tanda orang tu dah tadabbur Al-Quran? Boleh beli, boleh order melalui staf kita Izdiharuddin. Tadabbur, kepentingan tadabbur Al-Quran dan kewajipannya. Kalau macam kredit kad tu dia ada unsur riba kan, kredit kad. Kalau ada orang tu ada kredit kad tapi dia tak guna dia punya tu lah, dia bayar on time, dia tak kena interest, adakah dia membantu dari segi company yang menjalankan riba macam? Dia bila apa ni, kredit kad dia ada dua bentuk kan. Kalau dia lewat bayar baru kena ada unsur riba kan. Tapi kalau bayar on time tidak ada unsur riba kan. Tapi walaupun tak ada unsur riba, dia sikit sebanyak ada unsur membantu syarikat yang terlibat dengan riba. Jadi Nabi kata benda haram jelas, benda yang halal jelas. Antara dua tu benda yang samar, tak jelas halal ke haram. Maka Nabi bagi kaedah tinggalkan benda yang sama supaya kita tidak terjebak dalam benda yang haram. Jadi sebaik-baik jangan guna kredit kad. Guna debit card. Ada duit belanja, tak ada duit senyum. Yang patut kita sedih apa dah? Pahala tak cukup. Itu kena jangan senyum.
Ni pahala kurang, senyum. Sebab apa? Ada kredit kad. Apa tu? Bagaimana program motivasi yang dilakukan pada waktu tahajud? Adakah dibenarkan? Program motivasi diadakan masa tahajud. Apa motivasi apa ni? Yang buat live dan bagi-bagi tu kot. Oh, you buat live waktu tahajud. Motivasi. Saya tak tahulah, tahajud sunnah, kan? Tahajud tu adalah sunnah Nabi. Bahkan Nabi kata, siapa yang ciri-ciri orang yang soleh, dia bangun malam. Tanda-tanda kemuliaan seseorang, dia bangun malam. Dan dalam hadis lain, Nabi kata, jangan jadi seperti si fulan. Kenapa si fulan tu? Dulu dia bangun malam, lepas tu dia tinggal. Jangan jadi macam tu. Bila solat malam, kena terus istiqamah. Mana solat malam satu ibadat yang penting, walaupun tidak wajib. Okey, macam mana kita nak bangun malam? Macam mana kita nak motivasi diri kita nak bangun malam? Sebenarnya, semua para sahabat, tak ada program motivasi pun kepada mereka. Tapi mereka boleh bangun malam. Sebab apa? Sebab mereka dimotivasi oleh Al-Quran. Kalau kita faham Al-Quran, kita kenal Tuhan, kita cinta Allah, bangun malam jadi mudah. Tapi kalau kita Quran pun tak faham, Allah pun kita tak cinta, kita dimotivasi oleh orang supaya bangun malam, dia tak akan kekal lama. Percayalah. Zaman-zaman sekolah kita, biasa tak kita buat program bangun malam kan? Ramai-ramai kan? Betul kan? Balik rumah bangun tak? Tak, tinggal je. Sebab apa? Kita bangun malam bukan sebab kita kenal Allah, bukan sebab kita cinta Allah, tapi sebab ramai-ramai motivasi daripada manusia. Biasa tak kekal. Jadi kalau nak bangun malam, kenallah Allah, cintalah Allah melalui Al-Quran. InsyaAllah kita akan termotivasi dengan Al-Quran dan kita akan istiqamah bangun malam. Wallahu a'lam. Ada bawah dia. Ada antara doa patut dibaca dalam apa dia? Mengangkat darjah. Dia lalu berkata, wahai Tuhan, apa yang membuat saya mendapatkan darjah kemuliaan? Apa tu? Sesungguhnya Allah mengangkat darjah seseorang hamba di syurga. Dia lalu berkata, itu kelebihan istighfar, iaitu Allah ampunkan dosa mak bapak kita yang meninggal. Allah tinggikan darjah mak bapak sebab anak tu beristighfar. Bukan dengan sebab istighfar kita jumpa Nabi dalam mimpi. Okey, cukup lah. Kelas kita akan datang malam ni pukul 9 malam insya-Allah. Tadabbur surah Al-An'am. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.